أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Apa khabar sidang penonton setia Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua ada semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada pagi ini kita kembali dalam Tanyalah Ustaz untuk siaran kita pada hari ini bagi edisi Rabu 22 Mac 2023 bersamaan dengan penghujung Syaban, 29 Syaban 1444 Hijri. Mari sama-sama ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, kita tadah tangan, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rezekikan kita semua untuk kita disampaikan, dimasukkan ke dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah kalau tidak ada arahan melintang, insyaAllah esok kita akan sama-sama berpuasa, insyaAllah. Dia apa-apa kita tunggu pengumuman yang akan dilakukan ataupun yang akan diwar-warkan, insyaAllah. Jadi kita doakan sama-sama Allah Ta'ala kurniakan kita rezeki untuk kita dimasukkan ke dalam bulan Ramadan. Baik. Jadi nak tanya sikitlah kepada para penonton, dah bersedia ke nak masuk Ramadan? Jadi siap-siapkan diri kita, keluarga kita, kerana kita akan menyambut tetamu agung, insya-Allah. Baik. Dan untuk edisi pada hari ini, tajuk ataupun topik yang cukup menarik untuk sama-sama kita diskusikan, kita bicarakan, iaitu ibadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada anda yang ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan, terus sahaja hubungi kami menerusi talian yang tertera di kaca TV anda, talian bebas tol, atau paling mudah tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live, untuk jalankan tanggungjawab anda, tekan butang kongsi, share, sebarkan seluas-luasnya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Tanyalah Ustaz juga bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutkan 30 minit siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi. Teruskan setia menonton sehingga ke hujung rancangan. Pastinya para penonton tertanya-tanya siapakah yang kita bawakan ke studio sebagai bintang ilmuwan kita pada pagi ini. Sebagaimana yang anda saksikan di poster di Facebook, iaitu kita bawakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segak baju hari ni. Ya, alhamdulillah. Semangat nak Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di orang kata apa, kena pakai lawa-lawa lah Ustaz. Ya. Nak masuk Ramadan. Jadi Ustaz, orang biasa nak raya dia berhias kan. Ya, betul Ustaz. Ini masuk Ramadan, tetamu agung Ustaz. Ya. Baik, jadi hari ini Ustaz kita cerita tentang ibadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila sebut tentang mengabdikan diri, ta'abbud ila Allah ni, mungkin ada banyak perspektif ataupun perkara-perkara yang akan kita kongsikan kepada para penonton. Tapi sebelum tu Ustaz, mungkin sebagai mukadimah topik, ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkur. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Terima kasih adinda saya Dai Anah, lama tak jumpa ya. Dia ialah berselisih program-program lain ya. Apapun didoakan kesejahteraan, diberikan kelancaran dalam hidup buat Dai Anah ya. Dan tak dilupakan juga seluruh kru penerbitan Tanyalah Ustaz yang senantiasa committed untuk memberikan penghasilan konten yang terbaik untuk masyarakat kita menerusi Tanyalah Ustaz. Para pemimpin, alim ulama, asatizah, tuan-tuan guru di luar sana, dan tak lupakan ibunda saya, mak mentua saya yang menonton waktu ini. Moga-moga dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah, kita akan kongsikan berkaitan tentang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk nak memula dan memuliakan pertemuan kita pada kali ini, saya kira
izinkanlah saya untuk mulakan dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebut tentang hamba Allah ataupun mengabdikan, abdun itu hamba, mengabdikan, menghambakan diri kepada Allah. Itu ada ciri-ciri khas yang tertentu telah pun Allah Subhanahu Wa Taala abadikan dalam Al-Quran. Elok untuk kita jadikan sebagai rujukan kita bersama. Ini akan saya bacakan, moga-moga bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما إلى آخر الآية. Sadaqallahul Azim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman yang diredainya ialah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun. Dan apabila orang-orang yang berkelakuan tidak senonoh, kurang adab, hadapkan kata-kata kepada mereka, maka hamba-hamba Allah Ar-Rahman itu tadi menjawab dengan perkataan yang selamat dari perkara yang tidak diingini. Dan mereka yang diredai Allah itu yang tekun mengerjakan ibadat kepada Tuhan mereka pada malam hari dengan sujud dan berdiri. Dan juga mereka yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, jauhkanlah azab neraka Jahannam dari kami. Sungguhnya azab siksaan itu adalah mengerikan. Sesungguhnya neraka Jahannam itu tempat menetapnya atau penetapan dan tempat tinggal yang amat-amat buruk. Sadaqallahul Azim, surah Furqan ayat 63 sampai ayat 66. Dia kalau ikutkan dia punya silibus dia tentang isu ini daripada ayat 63 sampai ayat 76. Tapi tak apalah, saya ringkas. Tapi perbahasan nanti ni kita tengok pada masa yang ada nanti, insya-Allah akan kita kupaskan. Yang paling penting kita nak bawakan pada penonton semua, mengabdikan diri kepada Allah ini sangat bertepatan dengan ayat Al-Quran yang lain yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, yakni Allah, menjadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadat kepada Allah. Artinya kita punya purpose of life, dia cakap putih sikitlah, dia apa ni, tujuan kehidupan kita manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau tujuan kita beribadah kepada Allah, maknanya kita ini adalah abdun, kita ni adalah hamba. Dia hamba. Sebab itu mana-mana orang kalau dia nak bubuh nama, yang nama-nama itu antara yang nama yang dilarang termasuklah dibubuh nama Allah pada dia. Tak boleh. Nama dia tu Allah. Tak boleh. Dia kena ada abdun kat depan. Hamba Allah. Abdul Allah, Abdullah. Macam tu. Jadi dan fitrah manusia ini dia nak dia menjadi hamba Allah itu adalah memang naluri kita. Mana-mana manusia dalam dunia ini dia takkan suka dikaitkan hamba itu dengan benda lain. Ada member kita siang malam sembang pasal duit. Dalam grup WhatsApp pun duit. Ringgit and cents lah benda ni. Semua duit fulus. Sampai kita cakap, hamba duit. Saya ingat mungkin mengamuk dia. Mana ada hamba duit? Kalau ikutkanlah siang malam duit. Dulu lagu apa? Duit di mana kau duit? Lepas tu ataupun kita dengar dia ni kejat dengan perempuan tu, kejat dengan perempuan ni, nikah dak juga. Hamba perempuan. Dia mengamuk, mana aku hamba perempuan. Dah marah lagi. Ataupun siang malam pasal bola. Bergaduh pun bola.
makan pun tengok bola. Apa dulu apa, makan bola, tidur bola, adalah bola, semua bola. kata iklan pula kan. Semua bola. Hamba bola. Marah dia. Mana hamba bola? Aku tengok je lah. Aku mana hamba. Tapi kalau satu orang ini, dia mungkin terlambat subuh ke, tak bangun, lewat sembahyang zuhur ke apa, nak menjelang asar ni tak sembahyang zuhur lagi. Hamba Allah. Dia sejuk sikit. Hamba Allah. Dia memang itulah manusia. Dia nak hidupnya ini, sandarannya hamba mesti kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mukadimahnya Dayana. Allahu akbar. Sungguh indah pintu dipahat burung puyuh di atas dahan. Kalau hidup hendak selamat, taat selalu perintah Tuhan. Jadi saya jual pantun kepada Ustaz. InsyaAllah Ustaz beli sana. Baik, jadi kepada para penonton, demikian antara mukadimah yang telah pun dikongsikan oleh Fadil Ustaz Ilyas Ismail. Jadi mudah-mudahan kita dapat sama-sama ambil iktibar untuk awalan apa yang kita bicarakan pada pagi ini, iaitu ibadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustaz, kita dah pun ada soalan menerusi sahabat Facebook kita. Untuk soalan yang pertama, kita ada Pak Suli Romli yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, apakah matlamat dan keutamaan serta tujuan sebenar kita dijadikan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala supaya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru matlamat dan tujuan sebenar Ustaz. Ya, terima kasih. Penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian, rajin baca surah Yasin, maka kita akan bertemu dengan ayat wa ani'buduni haza siratum mustaqim. Sembahlah aku Allah, maka inilah jalan yang lurus. Maknanya jalan kejayaan, jalan menuju syurga adalah hanya dengan sembah Allah sahaja. Dia dalam kehidupan, kalau kita na'udzubillah lah, tidaklah kita kata sembah. Maksudnya kalau ada manusia yang sembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia takkan temui jalan yang lurus. Ibarat kata kalau wave tu kiri kanan turn left turn right sampai sudah tak jumpa dah. Kan? Sebab itu kena ingat, sorong papan tarik papan, buah keranji dalam perahu. Kalau nak bahagia dalam kehidupan, buat apa yang Allah mahu. Lebih kurang macam itulah, lebih kurang. Tak tahu mana sampai, mana pergi, tak tahu dah. Jadi oleh kerana itu, bagi sahabat kita Pak Suli Romli betul ya. Apa-apa pun kita dalam hidup mengabdikan diri kepada Allah, itu adalah dengan pelbagai cabang dan jalan. Termasuklah dengan kita mentaati perintah Allah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan termasuklah juga isi kandungan ayat-ayat suci Quran yang saya bacakan tadi. Ini dalam kesempatan yang masih ada lagi, insya-Allah. Saya nak kongsikan tuan-tuan semua, dalam surah Al-Furqan yang saya bacakan tadi, sifat atau ciri, mana mungkin orang tertanya-tanya, Ustaz, maknanya kita ni nak jadi hamba Allah, mengabdikan diri kepada Allah itu ialah selain daripada sembahyang, selain daripada ialah kalau ibadah tu 5 rukun Islam tu, kemudian menjauhi segala larangan Allah. Jadi apa lagi nak mempamerkan, ini hamba Allah ni, aku ni hamba Allah ni, mengabdikan diri kepada Allah. Termasuklah dengan apa yang telah disenaraikan dalam surah Furqan. Apa? Pertama, jadilah kita orang yang tawadhu'. Surah Furqan ayat 63 tadi Allah Ta'ala menyebutkan wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kau berjalan di atas muka bumi ini dengan belagak sombong. Tak kiralah apa jenama jenis kereta sekalipun, lambang kuda, rimau lompat, apa lagi? Abang H. Abang. Jangan duk sombong sangat. Mentang-mentang gitu kita kereta kecil-kecil, zoom potong apa. Jangan sombong. Nak apa tu, apa ni, kan, nak menciluk, bagilah lampu signal. Ustaz ni macam luah perasaan. Dah ni nak Ramadan tak boleh. Tak boleh gaduh. Pengalaman peribadi. Jadi tawadhu'. Allah sebut tu, tawadhu', merendah diri, jangan sombong, lagi-lagi di atas jalan. Mungkin ada orang tertanya-tanya lah, sebab apa Tuhan sebut jangan belagak sombong ketika berjalan? Dia ketika jalan tu yang nampaknya tu. Betul. Kadang orang nak mempamerkan dia punya pakaian dia ke apa, itu kan masa berjalan. Atas jalan raya pun sama juga, nak tunjuk dia punya horsepower dia berapa lah apa. Berhati-hati. Hamba Allah bagus, dia sifatnya tawadhu'. Walaupun dia ni harta banyak, dia itu macam-macam ada semua. Saya ada kenalan seorang, orang panggil Datuk Sabun kat dia. Syukur pada Allah, hebat, bagus ni. Orang harta banyak, tapi jenis orang kata apa, suka membantu, menolong orang.
Kadang yang dia tolong tu pun orang yang memang bukan orang kata apa? Ini tolong baik ada makna. Dah ini bukan ada makna. Memang bantu tu Allah Ta'ala balaslah. Setiap kebaikan dibuat, balasnya Allah Ta'ala itu kadang bukannya jauh, bukannya esok lusa. Kadang hari yang sama juga Allah balas kebaikan. Tawaduk satu. Yang kedua, dalam surah Furqan juga Allah Ta'ala menyebutkan, orang yang sifatnya ini hamba Allah, yang mengabdikan diri pada Allah, ini sifatnya atau ibadur rahman, ia sifatnya adalah beradab dengan orang yang biadab. Dia sebenarnya kita ni nak jadi beradab itu boleh, mudah nak beradab ya. Lagu apa sekarang ni? Sopan santun anak Melayu. Kita nak sopan santun beradab ni insya-Allah boleh. Bagaimana kita nak beradab dengan orang yang biadab? Saya kira ini agak sukar, agak mencabar. Akhlak, kita orang tu duk contohnya orang maki, mencarut itu ini macam-macam, tapi kita Allahumma salli ala Muhammad, masya-Allah, subhanallah. Ente ni bila nak berubah. Oh bagusnya. Boleh beradab dengan orang biadab tu kira hebat, tapi kata Allah, itulah sifat hamba-hamba aku. Jadi maknanya cara kita mengabdikan pada Allah ni begitu banyak sekali cabang-cabang dan jalan-jalannya itu. Moga-moga penerangan saya ini memberikan manfaat. Wallahu a'lam. Insya-Allah, tabarakallah. Membalas kebaikan kepada orang yang membuat kejahatan kepada kita, itulah akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Fadil Ustaz dan juga sidang penonton, banyak lagi akan kita kongsikan selepas ini. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Saudara, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah bagi kami Sya'ban dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, beberapa detik, beberapa jam saja lagi kita akan dimasukkan insya-Allah ke dalam bulan Ramadan. Mari sama-sama kita terus berdoa. Kita letakkan pengharapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ada rezeki kita bertemu dengan bulan Ramadan. Dan masih lagi kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail untuk kita membicarakan topik mengabdikan diri kepada Allah. Baik Ustaz, soalan yang berikutnya kita ada di Facebook, Sal Rasid Cik yang bertanya, apakah bentuk pengabdian seorang hamba kepada Yang Maha Pencipta? Dan yang kedua, selain beramal ibadah, adakah segala gerak laku, tutur bicara juga hanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga cara pengabdian hamba kepada penciptanya? Mohon perkongsian Ustaz. Ya, terima kasih ya. Soalan sahabat kita Sal Rasid Cik ini, saya kira saya rumuskan begini. Setiap gerak-geri ataupun tingkah kehidupan kita ni, tingkah laku kehidupan kita, semuanya kalau kita lakukan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, maka itulah sebenarnya bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya. Dan paling mudah sekali untuk nak dihadam dan dipaham kita bersama, iaitu adalah dengan segala apa atau segenap ibadah yang kita buat adalah disandarkan dengan penuh rasa kesyukuran. Sebab itu kalau tuan-tuan perasan, ibadah-ibadah yang kita buat, dia adalah manifestasi kesyukuran sebenarnya. Dia adalah manifestasi kesyukuran. Dia contoh macam solat, semayang ni, tengok Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Maha Tinggi, segala maha Allah Taala. Tapi kita makhluk, ada di kalangan makhluk yang tak mau semayang, degil keras kepala, tak mau semayang enggak. Ramadan tak mau semayang juga sampai sudah. Adakah itu akan menurunkan darjat kedudukan ataupun kekuasaan zat Allah Taala? Tidak sama sekali. Hampa semayang tak semayang, Allah begitu Maha Kaya juga. Rupanya Allah suruh kita solat, Allah suruh kita semayang, sujud pada Dia adalah sebagai, saya ulang sekali lagi, sebagai manifestasi kesyukuran itu. Sebab itu solat itu sendiri, permulaan ayat yang kita baca apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Nampak? Mula dengan Fatihah, kesyukuran dulu. Syukur padamu ya Allah. Itu je lah. Apa lagi? Lama menikah dapat anak. Kita buat apa?
Akikah tu pun manifestasi kesyukuran. Allah bukan nak sangat apa kata kita buat apa, Allah Maha Kaya. Tapi syukur itu maknanya mengabdikan daripada Allah dengan menzahirkan kesyukuran kita pada Allah. Itu dengan ucapan, dengan berkongsi rezeki. Itu maknanya mengabdikan daripada Allah ni luas konteks dia. Macam esok insya-Allah ataupun nanti akan diumumkan Ramadan nanti ni, bila kita puasa itu pun kesyukuran juga. Pasal pula kesyukuran Ustaz? Iyalah. Allah Ta'ala bagi kita punyalah banyak harta. Dalam tiai itu segala apa, ayam mati, ayam hidup, semua ayam hidup pun ada. Semua ada tuan-tuan, serba-serbi makanan, semua minuman jenis, semua ada. Allah nak ajar kita, boleh tak sekat diri sekejap dari subuh sampai ke maghrib untuk tidak makan dan minum dan perkara yang batalkan puasa kerana aku, yakni kerana Allah. Boleh tak tahan sekejap? Maka dengan itu ajar kita syukur ya Allah, kan? Ada orang negara bergolak, berperang, bergaduh. Tak Ramadan pun lapar dah. Tak Ramadan pun puasa dah. Jadi dia kesyukuran sebenarnya. Jadi saya kira ini satu poin penting lah untuk bagi menjawab soalan daripada sahabat kita ni. Wallahu a'lam. Dulu ada lagu Ustaz Raihan, ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Jadi Ustaz sambung insya-Allah boleh. Dia tempatnya jual lah tu. Saya beli. Ustaz akan beli Baik, kita ada soalan ataupun sahabat pemanggil yang pertama pada pagi ni Ustaz yang menanti di talian. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Cik Ilyas? Hitam daripada Hitam. Alhamdulillah. Moga Dai Anas dan juga Ustaz ni Ismail dan dirahmati Allah. Amin insya-Allah. Ramadan Karim. Allahu akbar. Soalan saya begini, zaman Rasulullah. Ya. Semasa Rasulullah duduk dalam masjid, Rasulullah ada berkata kepada para sahabat, akan datang seorang hamba Allah ni, katanya ahli syurga. Jadi para sahabat pun nanti. Jadi masuklah seorang pemuda tersebut, sehinggalah hari yang ketiga masih Nabi Muhammad menyebut akan datang hamba Allah ni ahli syurga. Jadi para sahabat ni ingin mengetahui apakah ibadah yang dilakukan oleh pemuda tersebut. Jadi Nabi berusaha untuk bermalam di rumah sahabat yang dikatakan ahli syurga itu. Tapi di hari yang pertama dia lihat tiada apa yang dilakukan oleh pemuda tersebut. Jadi kita katakan ahli syurga ni banyak melakukan ibadah, bukan? Baik. Tapi pemuda itu berkata, aku tak ada apa yang aku lakukan. Tak ada puasa sunat yang aku lakukan. Tiada juga sembahyang tahajud dia lakukan. Cuma dia ni hanya tiada dendam di hati, tiada hasad, dan suka memaafkan orang lain. Jadi adakah dengan sebab-sebab itu pun dikira ibadah? Akhlak yang baik dikirakan lebih ibadah tu yang lebih baik daripada melakukan ibadah-ibadah khusus. Baik. Kita percaya yang lebih lanjut daripada Ustaz. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Ilyas. Ilyas juga. Ilyas 02. Macam panggil nama sendiri pula. Allahu akbar. Soalan yang cukup menarik untuk dibicarakan berdasarkan kisah yang dikongsikan Ustaz. Mungkin sedikit penjelasan daripada Ustaz. Ya, terima kasih. Pengalaman Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ini cukup bermakna buat kita bersama, sebab ini merupakan satu pengalaman yang mempamerkan pada kita jiwa yang sejahtera. Qalbun salim pun boleh juga kita sebutkan. Hati yang sejahtera, hati yang penuh dengan ketenteraman jiwa, hati yang sangat syarat dengan kasih sayang. Itulah dia. Maknanya apa? Orang-orang yang layak masuk ke syurga ini bukan semata-mata perbuatan luaran saja, tapi amalan hati itu yang Imam Al-Mawardi kata apa? Berapa ramai manusia yang begitu baik pada luaran tetapi bermaksiat dari dalaman. Maknanya sahabat Nabi SAW tadi ni dah memberikan satu suri tauladan pada kita bahawa bukan baik dan soleh dan lambang hamba Allah itu yang baik semata-mata pada amalan luaran, tapi pada baiknya hati dia. Orang kata apa? Tu yang tengok amalan dia apa. Hari pertama tak ada nampak biasa aja amalannya pun.
Sampai hari nak balik nak check out dah, barulah buka cerita sikit, tak ada apa malam, tapi Nabi kata syurga awak ni. Apa kata dia? Yang tadilah sahabat kita kongsikan tadi tu, maknanya dia dalam hati dia tak ada rasa dengki pun bila dia tengok orang lain dapat nikmat, dan hati dia tak ada rasa. Inilah kita sebut hati yang sejahtera. Doalah pada Allah Ta'ala macam kita selalu wirid kan, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Dia salam ni, saya pun ada kawan nama Abdul Salam, ada handsome. Jadi kita minta pada Allah bukannya apa, kesejahteraan hati dan jiwa ni. Hati yang sejahtera, jiwa yang tenang tenteram ni, dia bukan cerita ni ustaz kiai orang soleh, orang alim, ulama boleh lah. Dia manusia, dia boleh capai benda itu, tapi syarat dia kena asuh jiwa dia. Sebab itu salah satu daripada poin penting juga adalah tiap kali kalau dalam hidup melihat orang lain mendapat kenikmatan, kebaikan, maka amalan yang paling bagus, mainlah ikut saya sama-sama. Yang amalan ni pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ajarkan. Ringkas saja sebut ini ya. Nabi ajar kita, katakanlah falyad'u lahu bil barakah. Falyad'u lahu bil barakah. Nampak Dai Anas pakai segak dengan ni Tok Sedo ke apa? Kot kan? Bukan Tok Sedo kan? Bukan. Ni yang moden punya Ustaz. Moden lah ya. Moden lah. Maknanya yang pakai pun orang moden ke muda? Muda, moden. Okey. Jadi nampak pakai segak, sahabat kita pun handsome ke apa kan? Tengok dia ucapkan apa? Barakallah. Barakallah. Tabarakallah. Itu ayat dia. Jangan fuyo. Jangan. Mengabdikan diri pada Allah ini banyak cabang. Salah satunya nak sebut tu lain macam ungkapan kita kan. Ayo sebutlah. Barakallah, tabarakallah. Itu yang orang menikah tu kan. Tunjuk sini pula menikah. Apa dia tu yang orang menikah. Oh memang tak nak ni ya. Sebab di sana ada yang menonton juga. Jadi ke pelawar lu ah. Jadi siapa-siapa yang menikah di luar sana kan, kan pengantin kan kita mahizin buat lagu tu. Barakallah. Nampak? Orang dapat nikmat, dapat isteri, dapat keluarga, barakallah. Dapat baby. Barakallah fil mauhub. Kan? Dapat baby, semua berkat. Jadi maknanya cara untuk menghapus rasa dengki, rasa tak tenang ketika melihat orang lain mendapat nikmat, Nabi ajar, ataupun ialah salah satunya elak daripada kena ain lah. Kena sihir ain, maka falyad'u lahu bil barakah. Doakan keberkatan untuknya. Ini kita ada live Facebook kan? Ada Ustaz. Tuan-tuan semua yang sedang menonton di live Facebook sekarang ni, kalau boleh dekat ruangan komen, betul tak saya tunjuk bawah ni? Komen bawah ni kan? Komen bawah ni kan? Bukan atas, bawah kan? Bawah ni kan? Janganlah terbaik padu, mantap Pak Abu. Saya rasa follower tanyalah ustaz ni bukan macam tu kot. Ubah-ubahlah, ubah. Lepas ni ustaz mana-mana berkuliah ke apa kan? Barakallah Ustaz. Tabarakallah Ustaz. Masya-Allah tabarakallah. Masya-Allah tabarakallah. Itu yang bagusnya. Barulah hidup kita ni kata orang melimpah-limpah kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gembira dengan kegembiraan orang lain, sedih dengan kesedihan orang. Itulah orang yang sentiasa melihat ataupun menginginkan kebahagiaan. Jangan gembira dengan kesusahan orang lain Ustaz. Itu namanya hasad dengki Ustaz. Insya-Allah semoga Allah Taala lindungi kita daripada penyakit hasad. Baik, berikutnya Fadil Ustaz dan juga sidang penonton, kita raikan sahabat pemanggil yang kedua pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas kami dan juga Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak kepada Ustaz. Ya, insya-Allah. Jadi soalan saya begini Ustaz. Kita ni anggap ialah kita perlu ingatlah sebab kata Ustaz tadi, kita ni hamba. Kita terpaksa mengabdi. Konsep hamba ni terpaksa mengabdikan kepada Tuhannya. Soalannya kita ni kadang-kadang kalau dalam masjid, ialah kita ni mengabdikan diri, tapi keluar je dari masjid, jumpa kawan yang lama, bukan nak bagi salam, lama tak jumpa, Allah hidup lagi rupanya mendatang ni. Jadi masalah macam soal dipermain-mainkan yang kita ni adalah mengabdikan diri kepada Allah. Tapi jumpa kawan lain macam. Ni bulan puasa pula. Bila puasa kan petang kan pergi bazar Ramadan, tengok meleleh Helio, tengok air. Jadi apakah konsep mengabdikan diri, hamba abdi tadi tu?
kita ni hamba kepada Allah, mengabdikan diri itu dah lari dari konsep yang sebenarnya. Jadi soalan saya, apakah cara untuk kita kekal terus istiqamah? Bagaimana Ustaz cakap tadi, kekalkan di dalam bulan yang mulia ini, bulan Ramadan Al-Mubarak ini, supaya kita ni tidak lari dari konsep yang dikatakan sebagai hamba dan mengabdikan diri kepada Tuhannya. Itu soalan saya, Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih. Soalan yang cukup menarik daripada Haji Omar Abdul Majid berkenaan dengan jelah bila kita sebut kita manusia biasa ni macam-macam kekurangan dan kelemahan. Mungkin sedikit panduan daripada Ustaz. Ya, baik, terima kasih ya. Saya sebenarnya geli hati sikit bila contoh tadi tu hidup lagi mendatang ni. Dialog tu Ustaz. Mendatang. Dahsyat sungguh member tu ya. Allah. Begini, kawan-kawan, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Secara tuntas yang dapat saya kongsikan adalah memang betul. Seorang hamba Allah, seorang ibadur rahman, seorang yang hidupnya mengabdikan diri hanya sahanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan nampak pada perilaku, tingkah laku, kelakuan dan dia punya sikap, attitude dia. Salah satunya adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kata Allah Taala apa? Dan apabila dihadapkan kata-kata yang tak senonoh, kata-kata yang tak sopan, kata-kata yang tak baik terhadap hamba-hamba Allah itu tadi, maka hamba-hamba Allah yang baik-baik itu akan reply balik, akan respon balik dengan bahasa yang selamat. Agaknya lah contoh lah, kalau berbalik pada contoh tadi tu kan, Allah hidup lagi mendatang ni, alhamdulillah Allah panjangkan umur. Dia jawab tu jawab yang bahasa selamat. Bayangkan kalau dia balik dia menetralkan keadaan kan, lagi nak bergaduh lagi panjang. Tak, dia balik semula, ataupun orang hina, orang kutuk, orang maki ke apa. Jadi rupa-rupanya kesan pancaran daripada ibadah yang kita buat, yang solat, yang sedekah, yang puasa, yang berjemaah di masjid, dia punya kesan dia itu akan dapat dilihat pada akhlak seseorang. Baik itu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang beriman pada Allah dan hari kiamat, tanda-tanda dia apa? Dia ada tanda dia. Tanda dia ada. Orang tunang tanda dia apa? Tunjuk sini pula lagi. Orang tunang tanda dia apa? Saya tak jawab. Tu tak jawab baca kan. Apa ni, cincin di jari. Kan. Jadi tanda seseorang itu beriman pada Allah dan hari akhirat, hari kiamat, dia muliakan tetamu. Tanda dia itu benar hamba Allah sejati. Orang panggil apa sekarang? Original. Purely punya. Betul-betul kau punya. Hamba Allah yang betul-betul itu salah satu. Bila orang cakap tak elok kat dia, dia reply yang baik-baik. Dekat ruangan komen, Facebook saya pun, Instagram saya pun. Kadang kita kongsi benda baik-baik, dimakinya kita. Dia makinya kita, dahsyat juga tu. Kan? Tapi tak apalah, bukannya tak apa kan. Kita doa moga dapat hidayah tu je lah. Dia silap Ilyas kot. Mungkin. Ya. Saya tak terfikir pula yang tu. Point. Ya. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi mudah-mudahan kita dapat neutralkan ataupun meredakan perasaan mereka yang mungkin sedang marah di luar sana dengan kita mengucapkan salam ataupun disebutkan perkataan yang baik, qaulan sadida, qaulan karima, qaulan ma'rufa dan juga yang seumpamanya. Baik, Fadil Ustaz, terima kasih untuk panduan Ustaz. Kita banyak lagi akan kita kongsikan untuk topik kita mengabdikan diri kepada Allah. Terus dia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih. Kita memasuki sejam yang pertama untuk Tanyalah Ustaz pada pagi ini, dan para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi bersama Fadil Ustaz Ilyas Ismail untuk kita membicarakan
topik yang cukup menarik, iaitu ibadah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita seorang mukmin yang sejati? Sama-sama kita renung dan juga kita koreksi dan muhasabah diri kita. Dan berikutnya Ustaz, kita ada sahabat Facebook Mazni Hasan yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dalam hati terkadang kita tidak redha dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang menimpa ada kalanya sangat perik dan berat untuk dihadapi. Apakah dengan konsep berdamai dengan takdir merupakan salah satu cara pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrih. Jadi nak berdamai dengan takdir ini kadang-kadang memerlukan hati dan jiwa yang kuat. Sedikit panduan daripada Ustaz. Ya, terima kasih. Sahabat yang bertanya dan penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kata para ulama, kita dalam hidup ini sekurang-kurangnya sebagai seorang hamba Allah sejati, dia kena ada sifat redha. Yang mana redha itu pula, redha ini dalam erti kata kita rela sudi menerima dengan senang hati, rasa cukup, rasa lapang. Tu makna redha. Saya ulang sekali lagi, pasal ada kawan-kawan rajin menulis kat luar tu. Kita sebut orang yang redha ini maknanya dia adalah manusia yang dia rela, dia sudi menerima dengan senang hati, dia rasa cukup, dia rasa lapang. Tu redha. Jadi bentuk-bentuk redha itu ada 3. Pertama disebut redha bi syar'illah, redha dengan syariat Allah. Apa makna redha dengan syariat Allah? Segala yang telah Allah Taala garis pandukan dalam kehidupan kita dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita, kita redha, kita ikut, no question asked, tidak ada bantahan. Tidak ada bantahan. Pasal pula perempuan dengan pakai tudung. Musim panas-panas ni adalah sikit rukhsah tu, ada kelonggaran lah sikit. Bolehlah buka saja. No, tak ada. Dia mesti redha dengan syariat. Apa sebab pula pembahagian harta orang lelaki macam tu, orang perempuan macam ni? Perempuan ni pun penting tak apa. Ada macam tu pula. Tak boleh. Dia kena redha dengan syariat Allah. Tu ingat. Tu nama kita hamba. Dia beza. Hamba Allah dengan orang yang jiwanya tidak hamba Allah ni lain. Dia kalau hamba Allah ni sungguh pun hati dia ada gelora sikit. Tak best, tak susah lah, payah lah. Tapi kita kan hamba. Okeylah, dia macam tu. Yang kedua iaitu redha bi rizqillah. Redha dengan rezeki Allah. Redha dengan rezeki Allah. Kerja berempah pulah, bersengkang mata, tidur malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kadang tu kerja. Kerja keluar pagi pun matahari tak keluar lagi, balik pun matahari tenggelam dah. Allahu akbar. Banyak ni je dapat. Banyak ni je dapat. Member kerja dalam aircon, relax. Tengah buat kerja main telefon. Banyak dapat. Aku berpanas, berhujan, berbanjir. Banyak ni dapat. Redha dengan rezeki Allah. Pasal kita manusia, kita punya expectation kita, tanggapan kita punya rezeki pada apa yang kita dapat. Padahal nafas, kehidupan, anak, rakan, tenang, tidur lena, semua tu rezeki. Semua tu rezeki. Dan yang ketiga, ini yang tadi sahabat kita tanya tadi, Mazni Hasan tanya tadi ni, iaitu redha bi qadaillah. Inilah dia. Redha bi qadaillah. Redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bila seseorang itu dia redha dengan ketentuan Allah, maka dia ini akan mendapat banyaklah kelebihan-kelebihan. Dalam Quran Allah Taala menyebutkan wa ridwanu minallahi akbaru zalika huwa fawzul azim. Keredaan dari Allah yang lebih besar kemuliaannya, balasan itulah kejayaan yang besar. Surah At-Taubah ayat 72. Dia redha dengan Allah, maknanya apa yang Allah takdirkan berlaku, Allah izinkan berlaku, kesedihan, keperitan, kehilangan, dan dia boleh redha, maka kata Allah Ta'ala dalam Quran, itulah kejayaan yang tak boleh nak disamakan dengan mana-mana kejayaan dalam dunia ini. Bagus, itu hamba Allah memang champion lah macam tu. Dia boleh sabar, dia boleh redha, dia boleh tenang, tenteram jiwanya. Jadi saya rasa dalam kesempatan yang ada juga, elok juga kot untuk saya nak berkongsi dengan tuan-tuan semua. Apa-apa jua musibah menimpa dalam kehidupan ni, saya pesan diri saya juga lah, kita semua manusia kan, elaklah daripada kita elaklah kita daripada menyebut
perkataan ataupun kalimah lau, kan? Jangan nyebut kalau. Kan dengan menyebut kalimah lau itu tuftahu amal syaitan. Dia akan membuka pintu-pintu jalan-jalan syaitan nak menghasut kita. Syaitan apa nama? Syaitan apa? Tabr. Kan? Dia syaitan-syaitan ni dia ada portfolio dia. Dia ada bidang tugas masing-masing. Salah satu syaitan yang kerja dia merobohkan rumah tangga, Dasim. Syaitan yang membisikkan kesedihan, lagi sedih, bertambah sedih lagi, itu namanya syaitan Tabr. Kan? Tapi tak payahlah tuan-tuan, bila ta'awuz nanti ditambahnya kalimah tu a'udzubillahi minasyaitonir tabr, tak payahlah. Umum sudahlah, syaitanir rajim tu sudahlah, nak tambah-tambah pula. Kan? Jadi eloknya sebut apa? Qadarullah. Ini semua ketentuan Allah. Dia kalau duk berkalau nanti akan ada kalimah lain yang akan tumpang sama. Kalau aku tahu, kenapalah sepatutnya. Kalaulah anak aku tak naik motor dengan kawan dia, kenapalah aku yang tak hantar anak aku? Sepatutnya dia habis dia buat suara kecil. Dia buat sebab dah tu, habis dah. Tak boleh tu. Ni saya pesan diri saya juga dan semua kita lah. Jangan mula dengan kalau. Itu Rasulullah SAW ajar tu. Maka eloknya ustaz sebut apa? Qadarullah. Ini semua ketentuan Allah. Pecah gelas, pecah kaca. Lepas baca tak balas. Terbalik betul lah. Dah bukan. Ni pecah apa barang, jatuh terlanggar tembok ke apa. Ini semua ketentuan Allah. Bawa cermat, bawa paling elok sekalipun, tapi dah Allah Ta'ala nak tentu nak jadi, maka jadi. Tapi jangan salah guna. Ramai orang ketentuan Allah ni dia buat alasan mana? Bos bagi kerja tak siap-siap. Ustaz tak siapkan kerja. Ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Memang tu tanda-tanda akan dipersilakan keluar daripada pejabat tu. Nampak ada dah tu. Kalau buat begitu. Aduh. Berarti dia tanya bos, kenapa pecat saya? Ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Dah elok 2x5. Bos pun tengok juga tanya ustaz ni. Allah Akbar. Learn from mistake Ustaz. Ya. Allah Akbar. Baik, berikutnya Ustaz, kita ada sahabat pemanggil yang berikutnya di talian pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail daripada Sungai Buloh. Okey, soalan saya begini. Sebelum tu saya nak ambil Allah mengucapkan kepada semua warga-warga kerja selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Amin. Allah akram. Okay, soalan saya, bagaimanakah kita nak buktikan keikhlasan kita dalam beribadah, mengabadikan diri kepada Allah, sedangkan hati kita ni sifatnya berbolak-balik. Yang keduanya, adakah solat merupakan jalan yang paling dekat mengabadikan diri kepada Allah? Itu saja soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Ismail Maisa dari Sungai Buloh. Ilyas dah ada, Ismail dah ada. Jadi komplit lah. Saya baru nak kata yang tu tadi ni. Saya dapat baca fikiran Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Baik, jadi soalan yang saya kira cukup menarik, iaitu antaranya ialah adakah solat ada salah satu manifestasi lambang kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga bagaimana dalam kita kata nak zahirkan dalam keadaan hati kita juga kadang-kadang bolak-balik tu Ustaz. Jadi ada soalan juga yang kita tengok kat TikTok ni, out down ke? Kan? Tak down lah. Jadi macam mana cara nak hilangkan down tu Ustaz? InsyaAllah. Kau tak down. Tak down. Kau ada pekerjaan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Okey ya. Terharu saya. Tadi Encik Ilyas, ni Encik Ismail pula. Haji Ismail pula. Ya, lengkap ya. Lepas ni ada bin pula. Tuan-tuan semua, dia macam ni. Salah satu daripada soalan respon rakan kita Tuan Haji Ismail yang tanyakan soalan tadi ya. Adakah dengan keikhlasan itu dapat dipamerkan ataupun nak ditonjolkan bahawa itulah bila dia mengabdikan diri kepada Allah itu dengan keikhlasan ini semua, maka tepat sekali Tuan Haji. Itulah jawapannya Tuan Haji Ismail ya. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab daripada surah Al-Furqan ayat 63 sampai ayat 76, dia punya turutan tu atau susunan tu, susunan yang keenam ni saya sebut dia ada banyak. Dia ada tawaduk, dia ada beradab dengan biadab, solat malam, takut dengan api neraka, tidak boros, dan yang keenam. Apa dia yang keenam? Ibadur Rahman, seorang yang hamba Allah sejati ni adalah yang keenam, ikhlas dalam beribadah.
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin ila akhiril ayah. Dia ikhlas tu dalam menjalani kehidupan sebagai hamba Allah ini. Dia senang saja. Kalau nak tahu salah satu tanda-tanda manusia itu dia ikhlas ataupun tidak dalam amalan ibadat apa jua yang dia buat, dia ada tanda-tanda khas dia. Apakah tanda? So antara tanda-tandanya adalah dia kita rehat dulu kot. Kau macam mana? Kita simpan dulu Ustaz. Oh kan, sebab dia panjang. Panjang Ustaz. Apakah tanda-tanda yang akan dikongsikan oleh Fadil Ustaz Sumaila Ismail? Kita akan nantikan selepas ini. Terus setia menonton. Sayalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru. Kita berehat sekejap Ustaz. Ya, baik. Ya, potong-potong. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tayalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan saya nak belanja pantun satu lagi lah Ustaz. Ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita hidup takkan lama, jangan lupa siapkan bekalan. Baik, kita masih lagi bersama dengan Fadil Ustaz Sumaila Ismail. Dan untuk topik kita, ibadah mengabdikan diri kepada Allah. Tadi ada beberapa tips ataupun perkara yang Ustaz nak kongsikan. Jadi sebagai panduan, mungkin Ustaz boleh sambung sedikit apakah yang ingin disampaikan. Ya, baik, terima kasih penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum kita berehat tadi ni, saya dah sebutkan bahawa seseorang yang ibadur rahman, dia ni seorang yang hamba Allah sejati, sifatnya adalah dia ikhlas. Dalam arti kata, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan mereka tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama dengan Allah. Macam tu. Okay. Sembah di sini jangan hanya kita faham bahawa yalah macam kawan-kawan kita lah pada rumah-rumah ibadat mereka punya sembahan tu. Sembah ini boleh jadi juga termasuk sembah duit, sembah follower, dunia Ustaz. Dia macam tu. Dia sembah ni dalam arti kata hidup dia, perjuangan dia, sedih dan tawa dia bergantung pada itu. Allah. Pada itu. Maknanya kalau orang tak like, kenapa tak like? Gambar cantik. Biasa 100 orang. Nak atas pokok. Tak like. Allah. Kenapa tak ada follower? Ada macam tu. Itu stres. Tu stres seorang-seorang. Apa tu? Feeling annoyed. Macam-macam lah keluar. Kalau orang tu disembah Allah, sedih dan tawa, gembira, suka dan dukanya hanya Allah ya. Betul. Hanya Allah ya. Dia tu yang sedap tu. Jadi orang yang ikhlas, dia punya tanda paling jelas sekali adalah pada diri dia, apa-apa dia buat sekalipun pastinya dia tak harap balasan. Dia tak mengharapkan apa-apa balasan. 10, 11, 12, 13, 14, apa amalan ikhlas tak harap dibalas. Macam tu lebih kurang. Tadi sama 9 kan? Ya, sama. Saya sama. Ambil yang banyak. Betul. Betul ambil 20. Ustaz benar. Boleh ya? Allah. Satu. Yang keduanya, orang yang ikhlas ini juga, kalau dia buat apa-apa urusan, tugasan ke apa, kata Nabi SAW, innallaha yuhibbu idza innallaha ta'ala yuhib, Allah lupa dah. Yang hujungnya Nabi sebut apa? Ayyutqinahu tu kan. Allah cinta hambanya apabila dia buat satu-satu perkara secara itqan. Itqan ni Melayu panggil tekun. Tekun lah. Itqan tu tekun. Dia buat dengan tekun. Maka itulah lambang ikhlas. Dia buat kerja bersungguh. Walaupun bayaran upah yang dia dapat tak seberapa. Dia buat tu bersungguh. Sungguh. Dan orang yang bersungguh macam tu agak-agak dia dapat lagi tak? InsyaAllah rezeki dapat lagi ya. Macam tu punya orang mesti orang suka. Jadi moga-mogalah apa yang saya perjelaskan itu tadi dapat memberi manfaat pada kita bersama. InsyaAllah, tabarakallah. Baik, berikutnya Ustaz, kita mungkin boleh raikan lagi soalan daripada sahabat kita, tapi kita nak kempen dulu lah Ustaz kepada yang menonton melalui CFB Live. Jangan lupa untuk sebar luaskan, tekan butang share ataupun kongsikan. Mudah-mudahan ramai lagi yang menonton kita pada pagi ini Ustaz. Dan berikutnya kita ada Laila Dila Rosa bertanya di Facebook. Baik, bagaimanakah yang dimaksudkan dengan mengabdikan diri kepada Allah secara committed? Adakah dengan sentiasa mengingati kematian juga merupakan salah satu pengabdian diri kepada Sang Pencipta? Mohon perkongsian. Terima kasih Ustaz. Ingat kepada kematian Ustaz. Ya,
Sekejap, saya bacakan semula soalan tadi boleh? Baik. Apa tu, bagaimana yang dimaksudkan dengan mengabdikan diri kepada committed, secara committed. Okey, dia macam ni ya. Dia macam ni. Okey, kata para alim ulama, seseorang yang mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, tak kiralah sama ada dengan penuh committed ataupun dengan konsisten. Sekurang-kurangnya, ini dalam kitab Hilyatul Aulia, Syekh Syafiq Al-Balji ada menyebutkan paling tidak ada 4 tanda. Ada 4 tanda ya, senang nak hadam, nak faham. Ada 4 tanda ya, seseorang yang hamba Allah yang dia committed betul lah. 4 tanda ni mesti ada. Pertama, dia adalah seorang yang tak meninggalkan perintah Allah walaupun sedang diuji, dilanda musibah. Sama ada rumah dia banjir, jatuh sakit, barang hilang, anak meninggal, atau orang tersayang jatuh sakit, ibadah dia pada Allah atau ketaatan dia pada perintah Allah tak pernah langsung terjejah. Maknanya, ini contohlah, dia uji Allah Ta'ala dengan rumah hanyut banjir ke apa kan, pindahlah pergi ke PPS kan, pusat pemindahan sementara tu kan, PPS pun dia semayang juga, serupa macam rumah dia juga, semayang tak tinggal. Tu yang sifatnya tu, dia tak meninggalkan perintah Allah walau sedang dalam musibah. Dan kerana dengan musibah itu pun sebenarnya banyak pula di sebaliknya, illa kafarallahu biha min khatayahu. Ini sebahagian hadis saya bacakan. Orang-orang yang ditimpa musibah, sabar, jiwa dia masih lagi teguh, maka musibah yang melanda dia itu adalah sebagai penghapus dosa. Okey, satu. Kedua, kata dalam kitab Hilyatul Aulia menyebutkan yang keduanya, orang yang dia ini hamba Allah sejati ni, tanda yang kedua, dia kalau maknanya apa berlaku, dia takkan meninggalkan perintah Allah walaupun dia sibuk dengan dunia. Okey, kalau tadi yang pertama tadi apa? Dia takkan tinggalkan perintah Allah walaupun dia diuji musibah kan. Yang kedua, dia takkan tinggalkan perintah Allah walaupun dia sibuk dengan dunia sekalipun. Rezeki dia rezeki, jawatan itu, pangkat ini, setiausaha sana, pengurusi sini, presiden itu, dalam NGO persatuan, dalam berniaga pula, ya Allah, dia stokis sini, dia ejen sini, dia founder itu. Tapi ketaatan dia pada Allah tak pernah pudar. Itu memang hamba Allah terbaik semua tu. Yang kedua. Yang ketiga, dia sifatnya dia akan mengikut Quran dan Sunnah walaupun susah. Dia akan ikut Quran. Dia sebenarnya, apa Ustaz, ikut Quran dan Sunnah tu susah sangat ke? Bukan. Dia kadang, kita hamba ni, ada tak naluri kita rasa macam tak kena dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Bukan tak kena macam mana, alah tuan tak payahlah ni sangat, nak faham tu. Subuh berat. Subuh lah kan lewat dah sekarang ni. Subuh lambat dah sikit pun, kunci jam 6.45. Patutlah awal lah bangunnya. Dan kalau dah subuh dah lewat, ini peluang kita nak tahajud, nak 2 rakaat. Dia maknanya apa? Dia ada rasa susah, berat lah. Tak. Orang yang hamba Allah sejati ni, yang committed ini, dia akan ikut Quran Sunnah, syariat lah senang fahamnya, walaupun dia rasa susah. Dan yang keempat, dia takkan mudah mengikut kata, komen, cakap-cakap orang lain terhadap apa yang dia buat. Artinya apa? Sungguh pun orang kutuk, perli, kecam, hentam, yang penting yang dia buat, dia tahu Allah redha apa yang dia buat, dan dia buat tu pun kena dengan syariat, maka dia buat saja. Itulah orang yang memang committed lah tu. Bagi menjawab soalan sahabat kita tadi, Laila Rosa ya. Beza Ustaz committed dengan committed ada beza. Lain. Saya pernah tengok khutbah Jumaat Ustaz, imam ataupun khatib pernah tersilap baca, kita mestilah menjadi orang yang committed. Saya tu fikir committed apa, rupanya tulisan teks Sujawi Ustaz. Jadi kerjaan, jadi Kak Mim Tadal. InsyaAllah tabarakallah. Jadi mudah-mudahan kita dapat sama-sama amalkan tu selingannya Ustaz. Kerana banyak lagi akan kita kongsikan. Kita akan tamat siaran di TV3. Kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terus setia menonton. Tak payahlah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tayalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terima kasih atas tontonan anda. Tuan-tuan dan perempuan, para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih lagi membicarakan topik ibadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila sebut tentang mengabdikan diri kepada Allah, ta'abbud ilallah, kita alhamdulillah beberapa jam ataupun beberapa detik saya lagi kita akan disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita akan masuk kepada bulan Ramadan. Mungkin sedikit sebagai panduan kita untuk saya kongsikan kepada kita semua sebagai peringatan. Bila sebut tentang Ramadan, mari sama-sama kita persiapkan diri kita menyambut tetamu agung yang pastinya bila kita meraihkan tetamu agung ada persiapan yang kita perlu lakukan. Antaranya yang kita boleh lakukan sebagai perkongsian bersama. Yang pertama, mari sama-sama kita melazimi dan memperbanyakkan istighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terbaik, kita amalkan sayyidul istighfar sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kita memperbanyakkan melazimi tilawatul Quran. Yang terbaik, kita tadarus Al-Quran. Dan yang ketiga, yang terakhir, iaitu marilah sama-sama kita memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita disampaikan, dimasukkan ke dalam bulan Ramadan. Kerana apa Ramadan disandarkan dengan banyak nama? Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Quran, Syahrul Rahmah, ada banyak nama. Kerana walhasil kemuliaan dan keistimewaan yang ada pada bulan tersebut. Jadi soalannya, adakah anda telah bersedia untuk memasuki madrasah Ramadan? Tepuk dada, tanyalah iman kita, insya-Allah. Baik, kita masih lagi panjang pula bicara kan. Kita masih lagi saya bukan panel ni, panel di sebelah saya iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail sebagai selingan saja Ustaz. Bagi semangat kepada sahabat penonton. Tapi kita. Selingan pun banyak membantu tu. Ya Allah, membantu menyedarkan. Membantu tu perlu diperinci kan Ustaz. Ustaz, ibadah mengabdikan diri kepada Allah. Kita masih lagi berbicara topik mengabdikan diri kepada Allah. Kita nak raikan Ustaz soalan yang berikutnya daripada sahabat Facebook kita Roziah Omar yang bertanya, bagaimanakah sebaik-baik pengabdian yang perlu kita lakukan? Adakah dengan sentiasa bertaubat di atas dosa-dosa yang lampau? Ada kalanya kita amat berasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di atas dosa-dosa tersebut dan merasakan bahawa Allah masih murka terhadap kita. Mohon pencerahan Ustaz. Ya. Terima kasih para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Dia macam ni. Dalam usaha kita nak meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala, bentuk pengabdian kita pada Allah itu kena pelbagai. Pelbagai. Matlamatnya sama, nak meraih mardatillah, nak meraih mahabbatillah kan, nak meraih kasih sayang Allah. Termasuklah juga seringlah memperbanyakkan berdoa agar kita mendapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Amin ya rabbal alamin. Apa makna doa tu? Saya baca lagi sekali. Tolong rakam tolong rakam. Doa ni ada orang tanya, Ustaz ada doa pengasih tak? Orang tengok kita dia rasa sayang. Saya tak pandai pick up line, dia kata. Saya tak pandai pick up line. Tapi saya nak bagi orang sayang saya tengok. Boleh jadi juga kan? Allah sayangkan kita kan? Okey, so doa dia begini ya. Okey, ready semua? Rakam. Masuk dalam grup, hashtag apa? Hashtag? Masuk dalam TikTok. Masuk TikTok. FYP. FYP. Tanyalah Ustaz dah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Amin ya rabbal alamin. Apa makna doa tu? Ya Allah, kami memohon kepadamu akan cintamu dan kami memohon cinta orang-orang yang mencintaimu, dan kami memohon padamu ya Allah amalan-amalan yang boleh membawa kami kepada cintamu ya Allah. Termasuk tak lama lagi puasa Ramadan, bangun sahur, qiyamul lail, salat sunat tarawih, sedekah, i'tikaf, khatam Quran. Semua yang boleh bawa pada cintamu ya Allah, Kau kurniakanlah pada kami ya Allah. Tu sedap tu. Sedap tu doa macam tu. Jadi amalkan, jangan lupa. Dan yang keduanya sahabat kita tanya tadi ni, iaitu tentang bertobat atas dosa-dosa yang lalu. Itu memang kita semua sedia maklum.
tanda hamba Allah yang baik juga adalah sering dia minta ampun atas kesilapannya yang telah lalu. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti buat silap, dan sebaik-baik di kalangan yang buat silap itu adalah yang at-tawwabun, yang kembali dia tekan weh nak pergi satu tempat, tiba-tiba dia saja buat kepala sendiri, ikut kanan ikut kiri, lalah tak tahu tah mana pergi, kembali ke jalan asal balik, baru sampai. Begitulah orang taubat dalam kehidupan. Ataupun bolehlah kita amalkan satu ni, saya kira amalan yang sangat bagus, jangan tinggallah, besar sangat fadilatnya, iaitu Sayyidul Istighfar. Mari kita baca sama-sama, jom. Sayyidul Istighfar ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Baca itu penghulu istighfar. Anta rabbi wa ana abduka. Itu bahasa romantis antara hamba dengan Tuhannya. Anta rabbi, engkaulah Tuhanku, aku hambamu ya Allah. Sedap. Pagi bangun baca tu penghulu istighfar. Dalam kenderaan mengamuk, tension, rasa kepala serabut, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Sedap, manis je rasa. Jadikan dia amalan insya-Allah. Insya-Allah, tabarakallah. Kita dapat sama-sama amalkan Sayyidul Istighfar yang telah pun dikongsikan oleh Fadil Ustaz. Dan berikutnya kita ada Muhammad Izzuddin yang bertanya Ustaz di Facebook untuk soalan yang berikutnya. Baik, tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu pasti mempunyai maksud dan matlamat yang tertentu. Al-Quran telah menyatakan bahawa penciptaan manusia itu adalah bertujuan mengabdikan diri ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah hijab yang menghalang seseorang itu daripada berbuat sedemikian? Ustaz, mungkin ada penghalang-penghalang dia. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia macam ni ya. Bila dalam usaha kita nak mengabdikan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, usaha itu dia pasti akan ada penghalang dia. Dengan izin, barrier, obstacle, penghalang itu pasti akan ada. Saya rumuskan macam ni ya. Okey, saya rumuskan macam ni. Senang. Dalam perjalanan kehidupan kita menuju syurga Allah ini atau menuju akhirat, kalau hidup, kita perlukan ways. Perlukan petunjuk arah. Maka petunjuk arah kita adalah namanya hidayah Allah. Sebab itu pagi-pagi lagi, Allahumma hdini fi man hadai. Minta hidayah dari Allah. Minta hidayah. Tapi ada orang kata, saya dah dapat dah Ustaz. Itu isteri awak. Itu nama dia. Yang betul-betul petunjuk dari Allah ni. Kan? Okey. Yang kedua, selepas itu, dalam perjalanan, selain kita nak set mana nak pergi, dalam kenderaan jangan lupa ada bekalan. Krepek ke apa, mengantuk-mengantuk, kena ada bekalan. Jajan. Sebab bila penat, paling-paling tidak pun air mineral kena ada. Penat, mengantuk, minum. Ini cerita bukan Ramadan lah, selain Ramadan lah. Bekalan. Jadi dalam hidup apa bekalan kita? Solat. Penat saja, semayang. Arihna bisalah. Ya Bilal. Nabi kata, ya wahai Bilal, rehatkan kami dengan semayang. Semayang tu rehat lah. Satu kerehatan lah. Maulana Ilyas kan. Rahmatullah alaih. Kan? Maulana Ilyas. Masa dia jalan musafir ramai-ramai, semua penat lah. Baring, rehat, menyandar dinding semua. Maulana lagi semayang. Allahuakbar. Orang tanya dia, Maulana, ini kan masa tengah hari, panas terik, rehat lah. Semayang juga. Dia kata tak. Dia kata solat ni adalah satu rehat bagiku. Ada orang cara rehat tidur, ada orang cara rehat meniarap lah, baring lah apa, tak. Rehatnya ulama adalah solat. Allah. Tu malu kita. Dua. Yang ketiga dalam kehidupan kita dan perjalanan kita juga, kita akan pasti akan menempuh dengan apa? Kita akan ada
banyak dia panggil jalan berlubang ke apa gangguan ke apa, maka kita sebutkan gangguan-gangguan itu apa, termasuklah apa, termasuk kalau dalam apa yang kita bincangkan ini, godaan syaitan satu. Tapi Da'i Anas, kita yang akan masuk ke Ramadan ni untung. Sebab salah satu fadilat Ramadan adalah wasulsilati syayatin, wa fi riwayatin wasufidati syayatin. Syaitan semua kena ikat, dibelenggu. Jadi kita tak ulahlah tentang belenggu tu, tapi nak bagi taunya, kalau bulan selain Ramadan kita boleh bagi alasan. Bukan kita boleh bagi alasan, ada orang bagi alasan. Apasal mulut jahat sangat perangai macam ni. Maaflah, syaitan bisik. Syaitan bisik tadi. Saya tak ada niat nak cakap yang bukan-bukan ni. Syaitan tadi. Lesen besar tu. Lesen besar. Dah nanti dah masuk Ramadan, syaitan semua kena ikat. Kalau mulut masih jahat, perangai masih tak senonoh, siapa lagi mau disalahkan? Allah Akbar. Tepuk dada tanyalah iman. Siapa lagi? Allah Akbar. Syaitan semua kena ikat tau. Nak kata apa lagi? Jadi ingat kawan-kawan semua, salah satu faktor yang tak dapat kita nafikan adalah godaan syaitan. Dan lagi satu. Selepas ni lah. Apa lagi satu? Selepas ni Ustaz. Macam biasalah. Macam biasa kita akan berehat seketika. Apakah lagi satu godaan dan juga mehnah tribulasi yang mengganggu gugat kita dalam mengabdikan diri kepada Allah? Nantikan jawapannya selepas ini. Terus setia menonton Tayangan Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih tuan-tuan dan perempuan yang terus setia mencatat segala nota yang mungkin telah pun dikongsikan oleh Fadil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail untuk topik kita pada pagi ini, mengabdikan diri kepada Allah. Dan di penghujung Syaban ini Ustaz, kita sangat-sangat mengharapkan, kita berdoa sungguh-sungguh semoga Allah Ta'ala rezekikan kita bertemu dengan syahrul Ramadan, dengan bulan Ramadan Al-Mubarak, insya-Allah. Baik Ustaz, tadi Ustaz ada hutang satu nak share tu, cabaran, dugaan, ujian, dan mungkin sebagai sambungannya Ustaz. Silakan. Ya, baik, terima kasih penonton-penonton yang dirahmati Allah. Sebenarnya tadi sahabat kita mengajukan soalan tentang apakah dia punya dugaan dia, cabaran dia dalam usaha mengabdikan diri pada Allah SWT. Kurang lebih begitulah maksud soalannya tu. Jadi saya sebutkan tadi antaranya apa? Faktor syaitan tak dapat dinafikan. Tapi janganlah sering sangat pakai alasan syaitan tu. Kalau tidak sampai sudah dia tak berubah kita. Semuanya syaitan. Dia baik. Dan lagi satu adalah kesombongan diri. Itu sebenarnya. Dia sombong ini, yang layak dan berhak untuk sombong Allah saja. Kita tak layak. Kita bukan ada apa, tak ada apa. Mana milik kita, tidak ada milik kita, semua yang ada. Sambung. Allah yang punya. Boleh. Tak tahulah boleh apa, tapi Allah Akbar. Pitching lain sikit. Boleh apa. Tak apa tak. Sekarang ni zaman edit. Kita edit je boleh. Betul. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Yang seterusnya adalah sombong itu adalah satu sifat yang akan jadi penghalang cinta hamba terhadap Tuhannya. Sombong. Maka sebab itu dalam surah Al-Furqan Allah Ta'ala ada menyebutkan hamba-hamba Allah yang bagus-bagus ini, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Sadaqallahul azim. Kata Allah, dan mereka yang diredai Allah, yang apabila membelanjakan hartanya tidaklah melampau. Kok dia beli baju raya. Allah Akbar. Sampai raya ke 8. Yang ke-10. Sampai ke raya ke-8, raya ke-10 tema Star Wars, Doraemon. Tema dia ada tema dia. Ikut cerita. Apa wood belakang tak tahulah macam-macam jadi ingat, orang hamba Allah bagus ni dia tak melampau-lampau sangat dalam berbelanja dan tidak bakhil kedekut, dan sebaliknya perbelanjaan mereka itu betul sederhana. Nanti pergi bazar yang melampau semua nak beli, ada
Sedapnya bau asap ni, bau air ni, ayam bakar kan. Allahu Akbar. Sedapnya bau ayam bakar. Allah. Pergi dekat tengok tayar. Orang bakar tayar. Rupa dia lapar sangat. Rupa tayar. Rupa bukannya ayam. Jadi jangan sampai macam itu. Jadi saya nak sebut apa? Kalau hamba Allah itu jenis ada sombong dalam jiwa dia, semua perangai ni datang. Semua perangai ni datang. Perangai apa? Kedekut. Boros dalam belanja. Berpelanjaan tak ingat orang. Itulah dia. Dia kalau dia jenis manusia yang tak sombong, dia kan suka sedekah sebab dia tahu harta yang ada pada dia pun bukanlah selamanya dipinjamkan saja. Itulah dia. Jadi saya mengharapkan moga-moga Ramadan yang akan kita masuk nanti ni mengasuh kita jadi lebih tawaduk, lebih suka bersedekah dan ringan hati untuk membantu orang lain. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Bazar Ramadan jangan sampai menjadi bazir Ramadan. Allahu Akbar. Ya, sebagai ya, peringatan kepada kita bersama. Baik, berikutnya kita ada Mas Niza di Facebook untuk soalan yang berikutnya. 2 soalan. Ustaz, bagaimanakah mahu menanamkan konsep ihsan dalam beribadah agar ikhlas mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan yang kedua, adakah cara pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu berbeza antara satu sama lain? Contoh, ada orang yang banyak solatnya tetapi puasa sunatnya sedikit. Ada orang rajin berzikir tetapi kurang solat sunatnya. Terima kasih Ustaz atas perkongsian. Ada orang yang rajin sedekah, rajin tolong orang tapi sembahyang sunat ni dia tak apa nak rajin Ustaz. Sedikit panduan. Okey, dia macam ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara ucapan sulung baginda Nabi ketika sampai saja ke Madinah Al-Munawwarah, iaitu Nabi menyebutkan afshus salam wa tut'imu ta'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasuniyam. Okey, kan? Nabi mengajarkan pada kita bahawa saya respon soalan kedua dulu. Ya, boleh. Soalan kedua dulu dia ibadah ini dia sebenarnya bagi seorang hamba Allah ini aneka ibadah, variasi ibadah yang dilakukan menepati syariat dan sunnah, ikhlas kerana Allah dan dilakukan dengan penuh kesungguhan, maka khalas, selesai, tak ada masalah. Buatlah macam mana pun. Quran sungguh, solat sunat sungguh, sedekah bersungguh, buat. Okeylah, tak ada masalah. Dan seperti yang Rasulullah ajar, jangan mandai-mandai. Okey. Hadis yang saya bacakan tadi itu apa? Iaitu Nabi mengajarkan apa? Sebarkan salam, bagi orang makan, kemudian hubungkan silaturahim, bangun di malam hari, solat malam ketika manusia lain tidur, tadkhulul jannata bisalam, masuklah ke dalam syurga dengan penuh kesejahteraan. Maknanya apa? Baginda Nabi mengajarkan rangkuman daripada ibadah-ibadah yang pelbagai ini, hujungnya kalian akan meraih syurga. Buat sajalah dengan kemampuan. Sebab kalau perasan tadi, ada ibadah bersifat sosial. Sebarkan salam. Ada bagi salam pada diri sendiri? Tak ada. Salam sifat orang. Kan? Lepas tu lagi apa? Bagi orang makan. Nampak? Ibadah sosial. Lagi apa lagi? Hubung silaturahim pun sama. Dan solat di malam hari ketika orang lain tidur. Itu kan ibadah yang bersifat individual. Sendiri. Kan? Jadi kepelbagaian ni semua kita buat je. InsyaAllah kita akan dapat manisnya pengabdian kepada Allah tu dapat dirasai. Soalan pertama pula, konsep ihsan tu dalam ibadah kan, kan? Agar dapat ikhlas Ustaz. Okey. Ihsan ni saya ingat orang Selangor lagi tahulah sebab dia Selangor Darul Ihsan. Selangor sampai sebab saya Kedah Darul Aman. Saya pun tahu juga bahasa ihsan ni. Allahu Akbar. Gua kakak janganlah ni sangat serius sangat. Serius nak puasa ni sonok. Apa ingat raya je sonok. Puasa pun nak sonok. Okey. Orang yang ihsan ini anta'budallaha ka'annaka tarahu. Dia beribadah bagaikan melihat Allah. Ataupun kalau dia tak rasa, dia tak dapat nak begitu, dia rasa bahawa Allah melihat dia. Maka muncullah keikhlasan. Maka macam mana kita nak asuh benda tu? Jangan bimbang, no worries, be happy. Ramadan adalah satu peluang, kesempatan untuk mengasuh kita punya ikhlas, kita punya ihsan dalam bulan tersebut. Betul. Ramadan. Sebab apa? Ibadah yang orang lain tak nampak, yang kita pun tak boleh nak show off. Puasalah
Jadi mau tak mau ihsan dan ikhlas itu sedikit sebanyak akan diasuh dan diasuh dan diasuh di sepanjang dalam Ramadan Al-Mubarak nanti, insya-Allah. Allahu Akbar. Sebab tu ada lagu Ku Mengharapkan Ramadan. Sama Ustaz. Kali ini penuh makna. Sikit Ustaz. Geram nak sambung lagi tapi tak boleh Tak lah. boleh Ustaz. Masa dah time Ustaz. Allahu Akbar. InsyaAllah kita akan sambung selepas ini kerana mungkin bukan selepas ini, di episod yang akan datang Ustaz. Kalau nak tengok Ustaz Ilyas payung nyanyi lagi, insya-Allah kita nantikanlah episod yang akan datang dalam tayangan Ustaz, kerana kita telah pun sampai ke penghujung siaran kita pada pagi ini. Mungkin ini ada soalan terakhir yang boleh kita raikan Ustaz. Dengan izin Ustaz, kita ada Cahaya Nur di Facebook. Baik, mengabdikan diri kepada Allah adalah asas beragama. Melakukan segala kewajipan beribadah merupakan satu kewajipan kepada seluruh umat Islam. Seperti solat, membaca Al-Quran dan lain-lain. Baik Ustaz, soalannya Ustaz, apakah kelebihannya jika seseorang itu seringkali mendekatkan diri kepada Allah tanpa ada rasa jemu dan bosan? Sedikit pencerahan daripada Ustaz. Baik, terima kasih. Subhanallah, seseorang yang segenap kehidupan dia itu untuk Allah. Ibadah ini tidak hanya sekadar di atas tikar sejadah atau hanya dalam ruang legar masjid surau semata-mata. Ibadah ini ada ibadah umum, ada ibadah khusus. Banyak, panjang perbahasannya. Memadailah saya nak sebutkan bahawa apa jua kita buat, pertama niat kerana Allah, kedua menepati syariat, apa yang Rasulullah ajar kita ikut sama-sama, dan ketiga dilakukan dengan bersungguh-sungguh, dan keempat hasil yang terbaik, inilah namanya ibadah. Walaupun kita tak banyak pegang tasbih, tapi kita lebih banyak pegang steering. Steering tu pun boleh jadi alat ibadah. Kalau dibawa ke mana? Betul. Bawa orang pergi masjid, majlis ilmu, bawa ibu ayah berjalan makan angin, hiburkan orang tua dan keluarga. Ibadah kan? Betul. Apa alat ibadah hanya semata-mata rehal saja, tasbih saja, banyak lagi. Itu. Jadi jangan salah faham. Maka kelebihan orang yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala terlalu banyak sekali. Baru ni member kita buat lawak sikit Da'ian lah. Dia kata, Ustaz, jemput minum. Dia beri teh tarik, buih tu tebal sungguh. Macam buih banyak macam buih sabun. Saya kata, ini dahsyatnya teh tarik ni. Dia kata, Ustaz, inilah air yang mendekatkan kita pada Allah. Allah. Pemasuk dia. Cepat meninggal. Kan? Dia tarik ni bukan tak boleh. Dia jangan kerap kan. Dia tarik. Lama-lama tarik diri. Ada yang perlu ditarik. Jangan. Jaga kesihatan. Ini pesanan penaja. Jagalah kesihatan. Okey. Jadi apa kelebihan dia? Orang yang dirinya itu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya dia akan menikmati kehidupan yang penuh dengan kemanisan dalam ibadah khususnya. Lagi-lagi pula orang ni kalau dia diuji dengan musibah pun, dia punya tahap, dia panggil apa tahu? Nafsu mardiyah. Dia ada nafsu mardiyah ni, maknanya dia terhibur dengan ujian. Ulama dulu kalau dah lama tak sakit, tak diduga dengan apa-apa, dia bimbang. Dia macam Allah ni ingat dah kat aku ni. Sampai macam tu lah. Jadi itulah manis kemuncak pengabdian seorang hamba pada Allah SWT. Banyaklah nak dibincangkan, tapi masa selain daripada isteri kita, masa pun mencemburui kita. Jadi marilah sama-sama kita menadah tangan mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa ibu ayah kami. Ya Allah, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami cinta-Mu, kurniakanlah kepada kami cinta orang-orang yang mencintai-Mu. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami amalan-amalan yang boleh membawa kami ke arah cinta-Mu. Ya Allah, panjangkan umur kami agar kami dapat menempuh Ramadan nanti. Ya Allah, berikanlah kurniakanlah kesihatan, keafiatan pada tubuh badan kami di sepanjang Ramadan yang akan kami tempuhi nanti. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi pada Fadil Ustaz Somad Ilyas Ismail atas kesediaan perkongsian pada pagi ini. Semoga Allah Taala lanjutkan usia Ustaz dalam ketaatan kepada Allah, dikurniakan afiat, keselamatan, kesejahteraan dunia dan juga akhirat. Amin. Baik, esok sebagaimana biasa para penonton,
Kita akan kembali dalam Tanya Ustaz jam dan juga waktu yang sama bersama moderator Da'i Hadari dan panel Ustaz Muhammad Ashraf Ayub untuk tafsir Taranum serta tadabbur surah As-Saffat ayat yang ke-88 sehingga ayat yang ke-96. Jadi terus setia menonton kekal bersama dengan Tanya Ustaz. Saudara, jangan mencari yang sempurna. Sempurnakanlah apa yang ada, kerana tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ayuh kita tangguhkan majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Salli ala sayyidina